Okey, nama saya Habibs Buhigiba bin Muhammad Bustamam. Saya pensyarah kanan di Jabatan Sains Sosial, mengkhusus di dalam sejarah, kajian sejarah, terutamanya tentang hal ehwal persempadanan. Jadi kajian saya lebih banyak bertumpu kepada kajian sempadan dan kajian tentang zaman British, pendudukan British dan keluarga Brooke di Sabah dan Sarawak. Sejarah IPG kampus Batu Lintang, dia bermula pada zaman Jepun, 1941, apabila Jepun, angin-angin perang tu sudah hampir bermula. Tentera pihak British menghantar British Indian Army, tentera British yang berpangkalan di India, regimen yang ke-15, untuk dihantar ke Sarawak, bukan untuk mempertahankan Sarawak daripada serangan Jepun, tetapi untuk memusnahkan telaga-telaga minyak dan pusat-pusat pengeluaran yang terdapat di Miri, Syria dan Lutung. Tujuannya untuk mengelak Jepun menggunakan minyak daripada Sarawak dan Brunei untuk peperangan dunia yang kedua. Sekembalinya tentera tersebut daripada operasi di Miri, mereka telah ditempatkan di Batu Lintang. Jadi bermulanya pembinaan kem tentera Batu Lintang, dan di dalam ini dibinalah rumah Punjabi. Jadi asasnya sebelum itu adalah tentera daripada Punjab, India. Tentera Punjab ini bukanlah orang Punjabi sahaja, tapi majoritinya. Dan mereka inilah sebahagian daripada orang Punjabi di Sarawak pada hari inilah. Dia bermula daripada zaman perang ini. Okey, selain daripada rumah Punjabi, kita juga memiliki beberapa artifak Perang Dunia Kedua. Misal kata tempat botol simpanan air, helmet, dan pernah juga dijumpai bom, tapi telah dimatikan oleh pihak tentera lah. Ini kita jumpa semasa proses renovation IPG kampus Batu Lintang, dan semua jumpaan-jumpaan tersebut sekarang kita letakkan di di belakang saya ni lah. Warisan Perang Dunia Kedua. Kita juga menempatkan warisan awal maktab perguruan Batu Lintang dahulu. Contohnya kalau kita lihat di sebelah ini, kita ada alat yang digunakan di tandas. Begitu juga dengan peralatan perang, siren amaran, alat memasak, kamera juga terdapat di sini. Di bahagian belakang saya, di belakang sekali saya ni, kita ada sijil semasa Perang Dunia Kedua. Frank Bell, dia seorang guru. Dia telah menjadi pensyarah ataupun guru bagi mengajar para tahanan yang lain. Dan apabila tamatnya Perang Dunia Kedua, mereka yang tamat belajar di Batu Lintang, dia panggil Underground University, telah dianugerahkan dengan ijazah. So sijil dia ada di belakang saya di sinilah. Jadi kalau kita bercakap tentang pengajian tinggi di Sarawak, Batu Lintang ni adalah universiti yang pertama, Underground University of Sarawak. Dan bila balik ke UK, Frank Bell ini telah membuka Bell Institute, dan mendapat inspirasi, inspired by semasa dia ditahan di sini, pentingnya orang dalam keadaan apa sekalipun menyambung pengajian dan pembelajaran. Kemudian apabila tamatnya Perang Dunia yang Kedua, isu yang paling penting pada ketika itu, banyak sekolah telah musnah, cikgu tak cukup, jadi perlu dibangunkan sistem pendidikan di negeri Sarawak. Jadi keperluan untuk membangunkan sistem pendidikan ini, kita perlukan guru, dan kita perlu sediakan
pusat latihan guru. Jadi pusat latihan guru yang pertama dibina, bukan dibina lah, di Malay Training College. Sekarang ini lokasi dia di Museum Islam, Jabatan Museum. Disebabkan Museum Islam ini ataupun bangunan ini saiznya kecil, jadi tidak ada pilihan. Satu-satunya lokasi yang terdekat di Bandar Kuching ini yang ada menyediakan kemudahan barak adalah di Kem Tentera Batu Lintang. Jadi kem tentera ini kemudiannya telah dipindahkan ke tempat lain dan pengambilan guru yang pertama telah dibuat pada tahun 1947. Jadi di Museum Batu Lintang ini kita ada menyimpan senarai nama pelajar yang terawal memasuki Batu Lintang. So itulah asasnya pembentukan Batu Lintang daripada Perang Dunia Kedua dan kedatangan Jepun. Okey, pada penghujung tahun 1941 berlaku krisis. Sebenarnya sudah mula tahun 36, 37, 38 itu sudah berlaku tension di antara kerajaan Amerika Syarikat, Britain dan pihak Jepun. Apabila terdapat usaha untuk memboikot barangan daripada Asia Tenggara, dan kebetulan seluruh Asia Tenggara adalah tanah jajahan ataupun koloni kepada Amerika, Britain dan Netherlands, dan manakala di Vietnam itu Perancis. Jadi semua kawasan-kawasan ini telah memboikot embargo barang mentah daripada dihantar ke Jepun. Dan secara kebetulan Jepun 97% daripada keperluan minyak didatangkan daripada Kepulauan Borneo, daripada Miri, Sarawak, kemudian Brunei dan juga daripada Tarakan, Indonesia. Dengan tindakan embargo ini menyebabkan Jepun putus bekalan barang mentah. Jadi apabila Jepun mula bertindak di China 1937, maka kerajaan British dan Amerika melihat kemungkinan perang ini boleh merebak, tetapi mereka tidak jangkakan akan sampai ke Borneo ataupun ke Tanah Melayu pada masa tersebut. Masing-masing tidak membuat persediaan yang cukup. Tapi apabila Indochina, khususnya Vietnam, jatuh ke tangan Jepun, maka pada waktu itu mereka telah menjangkakan. Jadi taktik yang diguna pakai pada waktu itu adalah taktik bumi hangus, iaitu membakar ke semua kilang-kilang dan factory pengeluaran barang mentah. Jadi di Sarawak ni antara pusat-pusat pengeluaran barang mentah minyak itu adalah di Miri dengan di Brunei. Jadi itulah sejarah kedatangan orang tentera Punjabi ini, iaitu regimen yang ke-15 daripada British Indian Army dibawa masuk ke Singapura, daripada Singapura ke Sarawak, bertujuan khusus untuk memusnahkan pusat-pusat pengeluaran dan pemprosesan barangan mentah di Sarawak. Kemudiannya selepas selesai mereka di situ, mereka telah dihantar ke Kuching untuk mempertahankan Kuching dan lapangan terbang daripada serangan Jepun. Dan untuk tujuan itu, maka kem Batu Lintang ini dibina bagi menempatkan tentera Punjabi itu. Tetapi apabila perang memuncak tahun 42, sebahagian daripada mereka itu melarikan diri ke Kalimantan dan peperangan juga meletus di sana, dan akhirnya mereka ditawan. Tentera Punjabi ini ditawan bersama dengan tahanan-tahanan lain, tentera British, in bracket tentera Australia lah, dan juga tentera Belanda, untuk ditahan bersama-sama dengan mereka. Jadi kedatangan orang tentera Punjabi ini pada asalnya untuk operasi memusnahkan kilang dan pusat-pusat pengeluaran, kemudian diarahkan untuk mempertahankan Kuching secara minimum. Sebab kalau kita fikir secara logik,
tentera pertahanan dan polis di Sarawak bersama dengan tentera Punjabi ini, bilangan dia 2,000 lebih sahaja. Tidak akan mampu untuk mempertahankan negeri inilah. Jadi itulah sejarah kedatangan tentera Punjabi ke Sarawak dan Batu Lintang. Okey, dengan jatuhnya Bandar Kuching, kerajaan Brooke pada waktu itu telah menyerah kalah dan mengarahkan semua kaki tangan kerajaan negeri untuk surrender. Jadi secara automatik pada tahun 1942 itu, bulan Februari, kem Batu Lintang ini diserahkan kepada tentera Jepun. Dan semasa pentadbiran Jepun, kem tentera Batu Lintang ini telah ditukar kepada kem tahanan prisoner of war, kem tahanan tentera Batu Lintang. Jadi apa yang pelik di Batu Lintang ini berbanding dengan kem-kem tahanan lain? Sebab mungkin kita pernah mendengar cerita terdapat 22 kem tahanan di sepanjang Kepulauan Borneo. Dan di Sarawak dikatakan terdapat 3 hingga 4. Tapi antara yang terbesar sekali adalah di Batu Lintang. Dia bukan sahaja menempatkan pegawai-pegawai tentera British, Belanda daripada Kalimantan, tetapi juga mubalir Kristian yang bertugas di beberapa church di Sarawak, Sabah. Kemudian guru-guru, pegawai-pegawai awam British, kerajaan Brooke dahulu, isteri dan anak mereka pun turut diletak di dalam kem tahanan Batu Lintang. Jadi kem ini yang saya katakan agak pelik. Biasanya kem tahanan perang ini menempatkan tentera, tetapi di sini dia pergi letak semuanya sekali. Jadi ini yang uniknya. Pada 1944, kerajaan Australia telah merancang operasi rahsia. Dan dalam operasi rahsia ini, mereka merancang untuk menawan kembali Kepulauan Borneo kerana mereka tidak dibenarkan untuk terlibat di Filipina oleh kerajaan Amerika. Jadi selepas diteliti, kawasan yang paling lemah sekali pentadbiran Jepun terletak di bahagian ulu. Sebab itu kita pernah mendengar tentang operasi Semut 1, operasi Semut 2, 3, 4, 5 dan 6 kalau tak silap saya. So tahun 44 ini juga menandakan memulanya operasi Semut 1 apabila Tom Harrison bersama dengan terdapat 8 orang ahli mereka diterjunkan di bahagian ulu Bario di Sarawak, dan daripada sana mereka telah melatih orang-orang tempatan di bahagian ulu bagi menjalankan operasi secara rahsia dan memberi latihan peperangan gerila. Dan daripada operasi Semut 1 ini, dia berpecah kepada operasi Semut 2 dan Semut 3. Dan antara kejayaan yang terbesar operasi untuk menawan balik Sarawak ini, apabila operasi ini di bahagian ketiga Sibu, mereka telah berjaya menawan Bandar Sibu dan seterusnya Bandar Kapit dalam keadaan alat senjata yang begitu kekurangan dan juga dengan bilangan yang sedikit. Pada peringkat awalnya, tentera Jepun memandang rendah keupayaan orang tempatan untuk terlibat dalam peperangan gerila. Tetapi apabila diberi latihan yang betul oleh tentera Australia, maka mereka juga memiliki skill yang begitu baik. Malah ketika itu tentera Amerika juga melihat secara memandang rendah dengan keadaan tidak berpakaian, bercawat orang di bahagian ulu ini sebagai pemandu mereka dalam operasi di Teluk Brunei. Kejayaan operasi Semut 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 akhirnya melemahkan tentera Jepun, dan apabila
Hiroshima dan Nagasaki dibom dengan letupan bom atom pada 9 September. Tindakan menandatangani serah kalah dibuat di Pelabuhan Pending untuk di Sarawak. Kemudian tentera Australia memasuki kamp Batu Lintang selepas menandatangani perjanjian serah kalah tersebut. Dan semasa membuka kamp Batu Lintang, kamp tahanan Batu Lintang, mereka terkejut. Manusia seperti mayat hidup, tulang dengan rangka-rangka sahaja. Mereka kehilangan berat 1/3 ataupun mungkin hampir 60% daripada berat badan. Kesan daripada bekalan makanan tidak cukup, malnutrition, makanan tidak berzat, tidak berkhasiat. Dan mengikut para tahanan, semasa dibuka kamp Batu Lintang ini, makanan yang diberikan kepada mereka itu lebih teruk daripada makanan haiwan ternakan. Sebab itu mereka ramai yang mati di dalam kamp tahanan ini. Dan kamp tahanan ini adalah juga pada waktu itu, tahun 45 ketika diambil balik oleh tentera Australia, adalah tanah perkuburan. Mereka yang mati ditanam terus di dalam kamp tahanan ini. Dan ramai yang mati bukannya diseksa, tapi tak cukup makan. Kemudian ramai juga yang mati kerana makanan tidak berzat. Jadi kalau saya rujuk balik kepada dokumen Jepun, sebenarnya bekalan makanan tu banyak dihantar ke kamp tahanan. Tapi kenapa ramai para tahanan mati? Mungkin dalam kalangan tentera Jepun pada waktu itu ada yang terlibat menjual makanan. Sebab ada dalam kalangan tentera Jepun, pegawai dia pun ditangkap di soal siasat sebab salah guna kuasa. Jadi tidak heranlah makanan yang diberikan kepada para tahanan sangat-sangat teruk, menyebabkan majoriti mereka mati dan dikebumikan di sini. Dan selepas tamat perang, digali semula oleh tentera Australia dan dikebumikan di Pulau Labuan, di War Memorial di Labuan. Itu yang ada batu nisan. Yang tak ada batu nisan, kita pun tidak tahu. Mungkin ada lagi yang tertinggal di dalam Batu Lintang sampai hari ini. Tahanan yang terdapat di Batu Lintang ini, satu tentera British yang terdiri daripada tentera Australia, dua tentera Belanda daripada Kalimantan. Tapi tentera Belanda daripada Kalimantan ini bukan semuanya orang Belanda, ada juga orang lokal Indonesia. Dalam dokumen British dipanggil orang Melayu. Saya percaya bukan orang Melayu dalam konteks yang betul lah, orang Indonesia, sebab bahasa mereka tu bahasa Indonesia. Jadi orang Indonesia di dalam tentera Belanda, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pegawai-pegawai kerajaan Brooke. Kemudian pegawai-pegawai kerajaan British North Borneo Company, Sabah. Dan yang keenam tu isteri, anak dan para mubaligh gereja yang ditahan. Jadi secara umumnya yang banyak ditahan di dalam ini adalah orang Eropah lah, tak kira dia tentera ataupun bukan. Okey, tinggalan Perang Dunia Kedua. Di Batu Lintang kita ada ammunition bunkers untuk tempat penyimpanan peluru dan bom. Kemudian kita ada kubu ataupun British pillbox, kubu. Yang ketiga kita ada rumah yang kita panggil rumah Punjabi, sempena dengan nama tentera Punjabi. Ada satu lagi yang masih tinggal, yang terakhir lah, kalau tidak roboh lah, yang terakhir yang kita ada. Ini belum dipastikan lagi. Di bawah bangunan museum ini
uh, bekas headquarters ibu pejabat tentera Jepun pernah mengikut para tahanan dibina satu terowong, dan terowong tersebut masih dalam kajian kita untuk tujuan Jepun mencari harta karun. Jadi sampai sekarang kita masih tidak membenarkan pihak luar lah untuk membuka terowong tersebut sebab dia dah tertimbus dan takut sebarang perkara yang tidak diingini lah. Jadi terowong tersebut, pintu dia ada di belakang bukit, di belakang bangunan ini. Kita ada dua tugu ataupun war memorial. Tugu ini dihadiahkan oleh kerajaan Australia bagi memperingati tamatnya Perang Dunia Kedua, dan biasanya kita akan menyambut aktiviti tamat Perang Dunia Kedua ni pada bulan April dan satu lagi pada bulan September, sekitar 9 ataupun 11 hari bulan September. Dan semasa meraihkan upacara ini, selalunya veteran-veteran perang yang masih hidup ada 3 orang lagi daripada Australia. Sebelum ini hampir setiap tahun mereka datang lah. Disebabkan telah terlalu uzur, kemungkinan anak cucu mereka sahaja yang datang. Jadi tahun 2023 ini kita jangkakan adalah upacara yang terakhir sebab dah tak mampu lagi untuk bergerak, terlalu uzur. Jadi sekiranya yang berminat untuk melihat kesan-kesan sejarah tersebut, bolehlah datang ke War Memorial dan Long Nawang Plaque di sebelah mini museum Batu Lintang.